يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات. فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان. واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول. فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش
قليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين Sadaqallahul Azim. Maka sesungguhnya kami, yakni Allah, akan menyoal umat-umat yang telah diutuskan rasul-rasul kepada mereka. Dan sesungguhnya kami akan menyoal juga rasul-rasul itu. Kemudian sesudahnya, kami akan ceritakan kepada mereka, rasul-rasul dan umat-umatnya, dengan berdasarkan pengetahuan yang meliputi akan apa yang mereka lakukan. Dan sememangnya kami tidak sekali-kali gaib, bahkan sentiasa mendengar, melihat dan mengetahui akan hal ehwal mereka. Dan timbangan amal pada hari itu adalah benar. Maka sesiapa yang berat timbangan amalnya yang baik, maka mereka itulah orang-orang yang berjaya. Dan sesiapa yang ringan timbangan amalnya yang baik, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Dengan sebab mereka berlaku zalim terhadap ayat-ayat kami dengan meletakkannya pada bukan tempatnya. Dan sesungguhnya kami telah menetapkan kamu dan memberi kuasa di bumi. Dan kami jadikan untuk kamu padanya berbagai jalan penghidupan supaya kamu bersyukur. Tetapi amatlah sedikit kamu bersyukur. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan kamu. Lalu kami membentuk rupa kamu, kemudian kami berfirman kepada malaikat-malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Lalu mereka sujud. Melainkan iblis, ia tidak termasuk dalam golongan yang sujud. Allah Ta'ala berfirman, apakah maniknya, yakni penghalangnya, yang menghalangmu daripada sujud ketika aku perintahkanmu? Iblis menjawab, aku lebih baik daripada Adam. Engkau, wahai Tuhan, jadikan daku dari api, sedangkan dia engkau jadikan dari tanah. Allah berfirman, turunlah engkau dari syurga ini, kerana tidak patut engkau berlaku sombong di dalamnya. Oleh sebab itu, keluarlah, sesungguhnya engkau dari golongan yang hina. Iblis berkata, berikan tempoh kepadaku hingga hari mereka dibangkitkan, yakni hari kiamat. Allah berfirman, sesungguhnya engkau dari golongan yang diberi tempoh ke suatu masa yang tertentu. Iblis berkata, oleh kerana engkau, wahai Tuhan, menyebabkan daku tersesat, maka demi sesungguhnya aku akan mengambil tempat menghalangi mereka dari menjalani jalanmu yang lurus. Kemudian aku datangi mereka dari hadapan mereka, serta dari belakang mereka, dan dari kanan mereka serta dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Allah Ta'ala berfirman, keluarlah engkau dari syurga sebagai makhluk yang terhina serta terusir. Sesungguhnya sesiapa di antara mereka yang menurutmu, tetaplah aku akan memenuhi neraka Jahannam dengan golongan kamu yang derhaka semuanya. Masih lagi dalam penafsiran suratul A'raf, juzuk yang ke-8, surah yang ke-7, bermula ayat ke-6 sehinggalah ayat ke-18. Ayat-ayat yang kita bacakan ini, yang pertamanya menceritakan akibat yang berlaku kepada orang-orang kafir yang telah mendustakan Nabi dan Rasul dan mendustakan hari akhirat.
Dan bagaimana Allah Ta'ala menjelaskan hisab yang begitu dakik, yang begitu terperinci atas setiap perbuatan mereka sebagai suatu hukuman kepada mereka atas kejahatan mereka dahulu di dunia. Kemudian sesudah itu, Allah Ta'ala kembali menyebut tentang antara nikmat yang Allah berikan pada manusia, supaya mereka kembali berfikir untuk tunduk patuh kepada Allah. Nikmat yang Allah berikan kepada mereka hidup di dunia dan dengan segala nikmat-nikmat yang memudahkan mereka berada di dunia, tetapi kebanyakan mereka tidak bersyukur. Kemudian Allah menjelaskan di antara nikmat yang Allah berikan pada manusia, Allah muliakan manusia. Muliakan moyang mereka Adam AS sehingga seluruh makhluk sujud kepadanya sebagai tanda penghormatan dan kemuliaan. Melainkan satu makhluk yang bernama Iblis yang derhaka kepada Allah sehingga diusir, dikeluarkan, dilaknat sehingga hari kiamat. Dalam menceritakan tentang sumpah Iblis untuk menyesatkan keturunan Adam, menyesatkan manusia daripada bersyukur kepada Allah, beriman kepadanya, maka Allah Ta'ala memberi amaran, siapa pun yang mengikut Iblis, tempatnya dalam neraka Jahannam. Ini sinopsis kepada ayat-ayat yang kita bacakan. Bila Allah berfirman, فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. Demi sesungguhnya, kami akan bertanya orang-orang yang telah diberikan Rasul kepada mereka. Dan kami juga akan bertanya kepada Rasul-Rasul yang diutuskan. Kalau ayat kelima sebelum ini, bagaimana Allah menceritakan. Ayat keempat dan kelima, akan datang azab sama ada siang ataupun malam. Dan bila datang azab, yang keluar hanyalah suara penyesalan. Bahawa kami zalim, bahawa kami yang salah dan kami yang berdosa. Ia tidak berkesudahan di situ. Nanti di hari kiamat, Allah ulang tanya. Sebagai bentuk pengakuan mereka ketika mana mereka melihat azab, bahawa mereka sudah tersilap, tersalah, zalim diri mereka sendiri kerana menolak Rasul, kerana menolak kebenaran. Waktu datang kematian mereka di dunia, sama ada kematian yang datang dengan kedatangan malakul maut atau kedatangan balak bencana yang menyeluruh, yang juga malakul maut tetapi melihat senario balak yang menyeluruh, sebagai yang berlaku kepada kaum Nabi Lut, kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Syuaib dan kaum-kaum Nabi-Nabi yang lain. Maka Allah akan ulang tanya, kenapa ataupun apa yang telah kamu lakukan dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan nikmat kepada kamu. Allah Ta'ala sudah berikan segala kemudahan kepada kamu. Apa yang kamu lakukan? Di sini Allah Ta'ala menjelaskan pertanyaan Allah bukanlah pertanyaan hendak tahu. Kerana semuanya di bawah ilmu Allah. Pertanyaan ini ialah satu pertanyaan bagi menunjukkan ataupun kita katakan sebagai pertanyaan mengazabkan mereka. Umpama begini, kalau seorang buat salah dan kita tahu buat salah, kita akan tanya, kenapa awak buat macam ni? Bukan kita nak tahu. Kita tahu dia salah. Kita marah kerana perbuatan itu. Kenapa buat macam ni? Maka demikian orang-orang yang zalim itu akan ditanya. Bukan sekadar mereka yang mendustakan, yang menolak perintah Allah akan ditanya. Nabi-Nabi juga akan ditanya. Untuk menunjukkan amanahnya pada Nabi dan Rasul. Walaupun mereka ialah umat ataupun kita katakan manusia pilihan Allah yang amat amanah dan jujur dalam menyampaikan perintah Allah SWT. Tetapi Allah Ta'ala nak tunjuk bagaimana nanti para Nabi juga akan menjawab di hari akhirat kelak. Allah Ta'ala berfirman dalam ayat yang lain, وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولْ مَاذَا أَجَبْتُمْ الْمُرْسَلِينَ. Pertama, Allah tanya kepada orang-orang yang diutuskan Nabi, apakah kamu menerima dakwah para Nabi? Kemudian Allah tanya kepada para Nabi pula. Yauma yajma'ullahu rusul fayaqul madza ajabtum? Qalu la ilma lana innaka anta 'allamul ghuyub. Dan pada hari kami himpunkan semua rasul. Dan kami bertanya, apa yang telah kamu lakukan wahai Rasul? Maka jawab para Nabi, para Rasul, la ilma lana. Tiada ilmu bagi kami ya Allah. Sesungguhnya engkau maha mengetahui akan segala perkara yang lain. Para Nabi SAW juga ditanya akan amanah mereka. Dan sebagaimana manusia yang diutuskan Nabi dan Rasul akan ditanya.
Apakah mereka menerimanya ataupun mereka menolaknya? Maka yang menolak pada hari itu amatlah malang. Yang menolak hari itu amatlah celaka. Sebab itu Allah sebut, "Falanaqussanna 'alaihim bi'in." Kami akan cerita semua yang mereka buat. Lepas kami tanya, kami akan cerita pula. Ini versi yang kami tanya, tengok pengakuan kamu. Dan ini apa yang kami ceritakan, apa yang telah kamu lakukan. Wa ma kunna ghaibin. Apakah kamu menyangka kami tidak hadir bersama kamu? Apakah kamu menyangka kami tak dengar apa kamu cakap? Kami tak nampak apa kamu buat? Kami tak tahu isi hati kamu? Maka kerana manusia, tuan-tuan sekalian, bila mana mereka ini ditunjukkan kesalahan, lalu mereka akan menafikan, mereka akan beri alasan, mereka akan salahkan orang ni, salahkan orang tu. Bukan sebahagian mereka berkata, kami tak dihantar Rasul. Itu yang menyebabkan para Rasul ditanya, betul tak kamu tidak bertemu dengan kaum ini? Dalam keadaan Allah Maha mengetahui, sebelum Allah ceritakan semua. Supaya Allah datangkan semua saksi dan bukti, termasuk tangan dan kaki mereka. Termasuk juga kulit, pendengaran, penglihatan mereka. Yang dikunci cuma mulut mereka. Yang selalu bermain dengan kata-kata, yang selalu berbohong dan berdusta, yang selalu memberi alasan pelbagai untuk tidak beriman pada Allah. Tetapi anggota-anggota lain akan dipertuturkan, akan diberi kemampuan untuk bercakap dan menjadi saksi. Akhirnya yang disebut falanaqussanna 'alaihim bi'in. Kami akan ceritakan semua perbuatan mereka. Maka pada hari itu ada 11 saksi utama yang bukan sekadar segala pendengaran, penglihatan, kulit, bukan malaikat, raqib, atid, bukan bumi, bukan langit, bukan semua yang berada sekeliling, yang mereka menjadi saksi atas perbuatan tersebut. Kemudian Allah menyebut, sesudah ditanya, sesudah diceritakan, maka ditimbang segala amalan. Wal waznu yawma izinil haq. Timbangan pada hari itu ialah timbangan yang sebenar. Baik, bila sebut perkataan wazan, atau dikenal juga sebagai timbangan, apakah yang dimaksudkan dengan timbangan di sini? Memang timbangan di sini, kata ulama, ada yang menyatakan ia memang satu timbangan dengan bentuk yang hakiki yang Allah Ta'ala ciptakan bagi menunjukkan bagaimana keadilan Allah SWT, dan akan ditimbang amalan-amalan manusia. Dan inilah pegangan ahli sunnah wal jamaah. Dan sebahagian ulama yang menyatakan timbangan yang dimaksudkan itu ialah satu bentuk contoh ataupun satu bentuk simbolik ditimbang amalan, bukanlah ada alat penimbang. Ini pandangan sebahagian ulama, sebagaimana ia menjadi pendapat Mujahid, Dhahak dan A'mash. Mereka mengatakan awal waznu wal mizan bermakna adl, bermakna al-adl wal qada. Maksud wazan di sini ialah keadilan Allah dan keputusannya. Tapi jumhur ulama kata tidak. Ia satu timbangan yang sebenar, yang ada lisan, yang ada kifatan, yang ada ceper dia dua dan dia ada jarum dia. Menunjukkan berat, ringan ke berat. Dia ada lisan dia, maksudnya jarum dia. Dia ada, kita katakan, ceper dia ataupun penimbang. Baik, apakah yang ditimbang? Amalan. Apakah amalan itu dengan bentuk catatan atau amalan itu bersifat bentuk? Bila Allah Ta'ala menyebutkan dalam ayat ini, faman saqulat mawazinuhu, siapa yang berat timbangannya, yang dimaksudkan di sini ialah orang-orang yang beriman. Yang berat timbangannya, maka mereka ini faulaika humul muflihun, mereka lah orang-orang yang berjaya. Maka timbangan orang beriman ni ada yang berat, ada yang berat sikit, tapi mereka berat. Sebab iman yang ada pada mereka menjadikan timbangan itu berat. Kemudian Allah menyebut wa man khaffat mawazinuh, dan siapa yang ringan timbangannya, yang dimaksudkan di sini ialah orang kafir. Karena orang kafir bila ditimbang terus ringan. Orang beriman paling kurang pun syahadah dia, ucapan syahadah dia memberatkan timbangan. Kalau tidak kena amalan-amalan yang lain, ucapan syahadah itu sudah menjadi pemberat timbangan. Manakala orang kafir ditimbang, maka terus menurun timbangannya. Faulaikal ladzina khasiru anfusahum bima kanu yadzlimun. Mereka dahulu di dunia melakukan kezaliman dengan tidak beriman kepada Allah. Tidak mempercayai Rasul yang diutuskan. Dan juga tidak mempercayai tentang hari kiamat, pahala dan dosa. Mereka cuma mengatakan bahawa semua manusia akan berakhir menjadi debu dan pasir.
menjadi tulang belulang. Itu yang mereka fikirkan sampai hari ini. Sampai hari ini orang kafir, mereka berfikir mereka akan jadi debu, tulang belulang, kemudian hancur. Mereka tak mungkin akan dibangkitkan semula. Maka ini yang kita katakan sebagai kesesatan mereka. Maka dalam perbahasan kita ini kita katakan, apakah yang ditimbang? Adakah catatannya ataupun yang ditimbang itu amalan? Sebagian ulama menyatakan yang ditimbang itu ialah amalan, di mana Allah Ta'ala akan menjadikan amalan itu ada bentuk dan ada rupa. Disebut dalam satu hadis yang diriwayatkan daripada Bara, iaitu kisah soal jawab kubur. Fayatil mu'mina syabun hasanul laun tayyibur rih fayaqulu man anta fayaqulu ana amaluka salih. Bila orang beriman sudah berada dalam kubur, sudah berlaku soal jawab munkar dan nakir, tiba-tiba datang seorang pemuda yang cantik rupa parasnya, yang harum baunya. Maka orang beriman bertanya, siapa engkau? Maka jawab pemuda yang cantik ini, akulah amalanmu yang soleh. Jadi, kalau seorang tu lelaki, nanti amalannya akan berupa lelaki yang baik, wajahnya cantik, wangi, menjadi teman dalam kubur. Kalau dia perempuan, maka ia seorang pemudi perempuan yang cantik, yang harum wanginya menjadi temannya dalam kubur. Dia teman dalam kubur. Dan bila ditanya siapa kamu, maka dijawab, saya amal kamu yang soleh. Dan tatimah penyempurna hadis ini, lalu dibawa pula orang jahat, lepas disoal jawab, tak boleh jawab munkar nakir, dibawa seorang lelaki yang buruk rupanya, busuk baunya. Maka bila ditanya siapa kamu, maka dia, akulah amalan jahat kamu. Jadi, amalan dibentukkan. Maka diletak pada timbangan. Sebagaimana disebut dalam hadis yang lain. Bila seorang tidak mengeluarkan zakat, maka harta itu akan berupa ular. Ular botak, ular yang botak, yang ada dua taring yang berbisa, kemudian dia akan makan kepala orang tu, akulah hartamu yang kamu tak zakat. Jadi digambarkan harta itu menjadi binatang, ular, harta yang tak dizakatkan. Dan demikian juga dalam hadis-hadis yang banyak tentang yang menyatakan amalan itu akan menjadi bentuk. Tapi pendapat kedua menyatakan yang ditimbang itu ialah amalan yang dicatat. Kebaikan yang dicatat berdasarkan satu hadis Nabi SAW, di mana diriwayatkan bahawa anna mizan ba'di bani Adam kana yakhifu bil hasanat fayudha fihi riqqun maktubun fi la ilaha illallah fayathqulu. Sebahagian orang beriman waktu ditimbang amalannya kurang, ringan, maka dibawa catatan ungkapan la ilaha illallah, maka jadi berat. Dan hadis yang lain yang dikenali sebagai hadis bitaqah. Bitaqah, bila ada orang tadi, tuan-tuan sekalian, dia amalannya tak banyak. Tak banyak, maka Allah Ta'ala kata cari, takut ada amalan-amalan dengan orang lain. Kamu pergilah cari. Maka dicari-cari, memang tak ada amalan itu setakat tu. Maka Allah Ta'ala kata ada. Maka diberikan kepadanya satu kad atau satu kertas. Bitaqah. Dicatat padanya la ilaha illallah. Dan waktu mana ditimbang lalu berat, maka dia pun masuk syurga. Dan ini menunjukkan bahawa yang ditimbang itu ialah buku catatan. Jadi pendapat pertama menyatakan yang ditimbang itu ialah amalan. Amalan itu yang ditimbang berdasarkan hadis. Tuda'ul mizan yawmal qiyamah fatuzanul hasanat was sayyiat. Faman rajahat hasanatuh ala sayyiatih misqal habbatin dakhal jannah. Akan ditimbang kebaikan dan kejahatan. Siapa yang berat timbangan kebaikannya walau sebesar sawi, sebesar biji sawi, maka dia akan masuk syurga. Siapa yang berat kejahatannya walau sebesar biji sawi, maka dia akan masuk neraka. Lalu Nabi ditanya, habis kalau sama? Kebaikan dan kejahatan dia sama? Maka kata Rasulullah SAW, ulaika ashabul a'raf. Mereka lah orang yang berada tengah-tengah syurga dan neraka. Yang kita sebut mukadimah semalam, suratul a'raf. Ini satu golongan yang berada di tengah-tengah antara syurga dan neraka. Mereka tak masuk syurga, mereka tak masuk neraka. Tapi bukan macam fahaman Mu'tazilah yang kata duduk tengah selama-lamanya. Tak, mereka duduk di tengah sementara perbicaraan tamat, barulah mereka diputuskan syurga atau neraka. Tapi pertama mereka akan duduk tengah. Di situ bila mereka memandang di syurga, mereka rindu dan gembira. Nak masuk syurga. Tengok ahli neraka, mereka takut, gementak.
dan berdoa pada Allah jangan dimasukkan di dalamnya. Sehingga Allah memutuskan mereka ini ahli syurga. Baik yang duduk dekat Ashabul A'raf ini semua masuk syurga. Tak ada seorang pun masuk neraka. Tapi Allah nak ceritakan. Siapa golongan ini yang kebaikan kejahatan ni sama. Yang disebut dalam ayat Al-Quran bila Allah menyatakan golongan manusia yang wa akharuna atarafu bidzunubihim khalatu amalan salihah wa akhara sayyi'ah asallahu an yatuba alaihim. Ada di kalangan mereka itu kata Allah yang mengaku buat dosa. Dia ni ada amalan baik, dia ni ada amalan jahat. Tapi dalam masa sama dia tahu benda tu berdosa. Dia waktu buat jahat, dia tahu benda tu berdosa. Dan dia juga buat baik. Namun dek kerana jahat pun dibuat, baik dibuat. Bila ditimbang sama berat. Maka semoga Allah Ta'ala menyelamatkan mereka. Semoga Allah menerima taubat mereka. Jadi Ashabul A'raf, golongan yang berada tengah, yang akhirnya dimasukkan Allah semuanya dalam syurga. Dalam syurga Allah Ta'ala. Ini tentang apa yang ditimbang. Baik, bila Allah cerita tentang soal jawab di hari akhirat kelak, kemudian Allah menyebut kesudahan melalui timbangan. Ditimbang amalan atau ditimbang catatan. Berdasarkan apa yang telah kita sebut, perbezaan pandangan ulama. Kemudian siapa yang berat, maka syurga. Siapa yang ringan, maka tempatnya dalam neraka. Kemudian Allah Ta'ala menyatakan, habis cerita tentang nasib kalau kamu tak beriman. Maka Allah ajak semula manusia. Allah mengajak semula manusia dan Allah Ta'ala menyebut dengan perkataan penegasan. Aqsam ataupun aqsam Allah. Penegasan. Walaqad, maka sesungguhnya. Makkannakum fil ardh. Kami jadikan kamu ini tetap atas muka bumi. Maknanya Allah Ta'ala jadikan orang-orang yang ataupun makhluk yang paling kukuh di dunia ini namanya manusia, bukan binatang. Binatang sebesar mana pun mereka tak akan kukuh hidup kat dunia ini. Mereka akan dikatakan dikuasai. Tapi yang menguruskan dunia ini ialah manusia. Dengan segala nikmat yang Allah Ta'ala berikan. Dan termasuklah nikmat akal yang hebat. Dengan nikmat akal, manusia boleh lebih laju daripada kuda yang berlari. Lebih kuat daripada gajah yang besar. Dengan nikmat akal. Manusia mencipta ciptaan yang lebih kuat pada gajah. Yang lebih besar pada ikan paus. Ikan paus tu dah besar dalam laut. Mereka boleh buat bahtera lebih besar pada ikan paus. Yang lebih besar pada burung. Mereka boleh buat kapal terbang besar pada burung, laju pada burung. Seperti ini perkataan tamkin. Menjadikan manusia itu kuasai bumi. Allah jadikan. Tak ada lagi selain makhluk lain pada manusia kuasai bumi. Termasuk jin. Jin macam mana pun dia gagak ifrit, dia tak boleh kuasai bumi ini. Yang menguasai bumi ini ialah manusia. Maka Allah ingatkan nikmat yang Allah berikan kepada manusia. Walaqad makkannakum fil ardh wa ja'alna lakum fiha ma'ish. Dan kami jadikan di bumi ini semuanya rezeki kamu. Sama ada tanam-tanamannya, sama ada ternakan-ternakannya, sama ada perniagaan-perniagaannya. Semua ini terhasil ataupun ada di muka bumi ini. Jadi sebenarnya rezeki Allah tak pernah habis. Rezeki Allah ini bukan sekadar cukup dengan manusia yang ada sekarang. Manusia yang ada akan datang. Manusia sebelum ini kalau hidup balik pun masih cukup. Banyaknya rezeki Allah. Tuan-tuan tengoklah makhluk kalau kita sebut ikan. Sekali bertelur sampai 20 juta telur dia. Ikan dalam lautan. Sentiasa banyak. Dan tengoklah nikmat tumbuh-tumbuhan. Kita tanam satu biji. Dia tumbuh beratus buahnya. Kita tanam sebiji. Tuan-tuan ambil biji mempelam. Tuan-tuan tanam semai. Jadi pokok mempelam. Berapa ribu buah mempelam nanti dengan sebiji. Sebiji kita tanam, 1000 keluar. Kita tanam biji manggis satu, keluar manggis pula 1000. Kita tanam satu biji dia durian musangking. Keluar 1000 bertahun-tahun keluar. Lihat banyak rezeki Allah. Dengan satu biji. Ini menandakan rezeki Allah tak pernah habis. Tak pernah habis rezeki Allah banyak. Cuma bila manusia nak bentuk tertentu, manusia ada songeh-songeh dia, khenah-khenah dia, itu yang menjadikan dia kata tak ada rezeki. Sebab dia ada songeh dia. Dia ada kita katakan tabiat memilihnya, tabiat tak bersyukurnya. Tabiat-tabiat ini menjadikan mereka tak dapat rezeki yang sebenarnya ada. Atau mereka tak nampak rezeki yang sudah pun diberikan. Termasuk rezeki kesihatan,
rezeki anak-anak. Ini Allah beri kepada kita semua. Allah jamin. Kemudian Allah Ta'ala menyatakan, qalilan ma tashkurun, cuma sedikit di kalangan manusia yang bersyukur dengan nikmat Allah. Yang dimaksudkan bersyukur di sini ialah yang beriman kepada Allah. Kerana syukur yang terbesar bila seorang itu beriman kepada Allah. Kerana dengannya dia mengenali Allah yang memberi nikmat kepadanya. Dia memuji Allah Ta'ala yang senantiasa melingkunginya dengan rahmatnya. Artinya Allah Ta'ala ingatkan semula manusia akan nikmat. Nikmat kejadian, nikmat mereka berada di dunia dan rezeki yang tak pernah habis. Mereka tengok. Rezeki yang boleh dikongsi-kongsi, banyak. Rezeki yang diwarisi, rezeki yang dihibahkan, diberikan. Dengan semua jalan-jalan rezeki itu melalui kitaran dan pusingannya. Kemudian sesudah itu, Allah Ta'ala menyebut asal-usul manusia dari awal supaya mereka bersyukur. Baik, kalau kamu tak nampak nikmat ini, ingat nikmat kamu diciptakan dulu. Walaqad khalaqnakum, sesungguhnya kami yang ciptakan kamu. Summa sawwarnakum, kami bentuk kamu. Allah ciptakan kita melalui benih-benih bapa kita. Itu ciptaan. Kemudian benih ini masuk dalam rahim ibu kita, lalu berlaku pembentukan, sawar, taswir. Ada wajah, ada tangan, ada kaki. Mula-mula dijadikan benih itu pada bapa. Itulah sulbi mereka. Dalam keadaan benih tak ada bentuk. Kemudian benih ini masuk dalam rahim ibu, dalam rahim seorang wanita, maka benih itu mula menjadi segumpal darah yang melekat pada dinding rahim. Kemudian menjadi alaqah, segumpal daging. Kemudian dibentuk daging tadi. Dijadikan seluruh anggota badannya dengan sempurna. Kemudian ditiupkan roh. Kemudian diberikan pendengaran. Kemudian diberikan penglihatan. Kemudian dikeluarkan di muka bumi ini. Baik, Allah ingatkan balik. Siapa ciptakan kita? Tuan-tuan, tak ada lagi kita dengar ada orang mendakwa dicipta manusia. Dia mungkin boleh dakwa benda tu, benda ni, tapi dia tak akan mungkin berani mendakwa dia ciptakan orang. Maka ini menunjukkan bahawa bila Allah Ta'ala kata, aku yang ciptakan kamu. Dan aku bentukkan kamu. Dan ingat asal awal kejadian kamu. Bila dijadikan yang pertama moyang kamu Adam, qulna lil malaikati isjudu, kami perintahkan kepada malaikat supaya sujud. Baik, kenapa Allah Ta'ala perintahkan malaikat? Kerana malaikat ialah makhluk Allah yang taat. Sebagaimana kalau kita tengok dalam ayat-ayat Al-Quran, ketika mana Allah Ta'ala turunkan perintah, Allah akan sebut, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman. Kerana orang beriman yang taat. Tetapi dalam kalangan yang bergaul dengan malaikat itu ada satu makhluk yang dikenali sebagai bapa jin, iaitu iblis. Abal jin, bapa segala jin. Kenapa disebut bapa jin? Apakah kerana daripada dia asal-usul jin? Tidak. Dia sebahagian daripada jin. Tetapi dia, kerana dia lebih terkenal dari kalangan jin. Sehingga dia bersama dengan para malaikat. Dalam ibadatnya. Dalam ketaatannya. Maka ketika mana Allah perintahkan malaikat, bersama dengan malaikat itu jin yang bernama iblis. Lalu Allah kata, fasajadu, maka semua malaikat itu sujud. Illa iblisa, melainkan iblis. Lam yakum minas sajidin, dia tidak tunduk dan patuh pada perintah Allah. Baik, Allah nak cerita keengkaran pertama yang sekarang kamu engkar Nabi Muhammad, persis cerita macam iblis derhaka pada Allah. Apakah kamu nak jadi macam iblis? Yang bila Allah turunkan perintah, mereka langgar. Kamu ni bila Allah turunkan perintah melalui Nabi Muhammad SAW supaya beriman, kamu langgar. Padahal kamu kena ingat, makhluk yang pertama derhaka namanya iblis, bukan kamu wahai manusia. Kamu ialah makhluk yang Allah muliakan. Kamu ialah makhluk sebaik-baik kejadian. Kamu ialah makhluk yang kami berikan amanah dunia untuk kamu jaga. Kamu ialah makhluk yang kami limpah dengan nikmat yang banyak. Maka seharusnya kamu ingat balik, dahulu yang derhaka pada Allah bukan kamu. Kamu ialah makhluk yang Allah muliakan. Iblis. Dan dengar apa kata iblis yang menjadikan kamu sesat hari ini. Qala ma mana'aka alla tasjuda iz amartu. Dan Allah berfirman dalam keadaan mengetahui sebabnya. Apakah yang menghalang kamu untuk sujud kepada Adam? Ketika mana aku perintahkan kamu. Allah sebut, ketika aku perintahkan kamu. Qala ana khairum min. Aku lebih baik daripadanya. Kata iblis, aku lebih baik pada Adam. Sebab apa baik? Dia pun sebut sebab. Khalaqtani min nar. Engkau ciptakan aku daripada api. Wa khalaqtahu min tin.
engkau jadikan Adam daripada tanah. Baik, di sini iblis menggunakan kias yang salah. Kita tuan-tuan kalau kita sebut siapa lebih baik, maka kita bukan melihat gambaran, melihat keturunan, melihat siapa yang paling banyak beri manfaat. Dialah lebih baik. Bukan melihat bentuk. Iblis cuba kiaskan dirinya lebih baik kerana bentuk dia daripada api. Yang lebih terang, ada cahaya, bumi ni gelap, tak ada cahaya. Tetapi nilai kebaikan itu ialah siapa yang paling beri manfaat. Lihat, dengan tanah tumbuh segala tumbuhan. Dibina semua bangunan dengan tanah. Api yang membakarnya. Dan api ni Allah gunakan untuk azab. Tanah Allah tak gunakan untuk azab. Ia bermanfaat. Dan ketika mana iblis kiaskan saya lebih baik daripada Adam, sehingga iblis terlupa, kiasnya salah sebab ada nas, Allah suruh sujud Adam. Cukuplah perintah Allah itu untuk kamu tidak beri alasan apa-apa. Maka apa alasan kalau Allah Ta'ala kata, baik sembahyang, kita pun beri alasan, saya sibuk lah, saya banyak kerja lah. Tak, ini yang beri perintah Allah. Maka jangan cuba cari alasan untuk menggugurkan kewajiban perintah Allah dengan alasan macam-macam. Iblis dia cuba beri alasan dia lebih baik. Padahal, mana baik? Kamu ke atau perintah Allah yang agung? Yang suruh ni Allah, bukan Adam. Kalau Adam kata pada iblis, hey iblis, sini kau sujud pada aku, maka iblis berhak cakap macam tu. Aku lebih baik pada kamu, kenapa kau suruh sujud aku? Adam tak suruh. Yang suruhnya Allah. Macam gini tuan-tuan sekalian. Kalau kita ke adik-beradik. Adik-beradik. Lalu ayah kata ke abang ni, bang, abang salam dengan adik. Kalau abang kata, buat apa pula saya salam dengan adik? Adiklah datang salam dengan saya. Baik, betul tak abang tu? Tak betul sebab arahan tu dari ayah. Ayah pun ping sebiji. Aku suruh pergi salam adik. Lainlah kalau adik tu cakap, abang sini bang, salam adik. Kau ni adik melampau, aku ni abang. Kau datang sini salam dengan aku. Maka betul. Tapi sekarang, ayah dia kata, abang pergi salam adik. Abang salam adik, abang cium adik. Si abang tu tak nak. Dia lupa suruhan tu daripada ayah dia. Sama juga iblis ni duk sombong. Sebab orang yang sombong, dia selalu lupa orang yang dia selalu lupa yang lebih berkuasa pada dia. Tuan-tuan tengok dialog orang sombong. Kita pun yang pernah sombong-sombong dululah. Cuba ingat balik dialog-dialog waktu kita sombong. Kita lupa ada yang lebih berkuasa atas pada kita. Kerana waktu kita sombong, kita rasa kita terbaik dan kita terbagus, kita tersemualah. Lupa. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Atas tiap yang alim itu ada yang maha mengetahui. Okay, sebab itu kita diingatkan jangan. Kalau sekalipun, misalnya memang tak adalah orang boleh lawan label kita ni. Ingat, kita tidak juga dibenarkan bercakap kita paling pandai. Allah. Allah yang lebih tahu. Allah yang lebih berkuasa. Qala fahbit minha. Lalu Allah berfirman, turunlah kamu wahai iblis daripada turunlah kamu daripada tempat ini, yang dia pada langit. Turun. Fama yakunu laka an tatakabbara fiha. Kerana tempat ini bukan tempat untuk orang sombong. Fakhruj innaka minas saghirin. Keluar kamu daripada alam malaikat, jadilah kamu orang-orang yang hina. Allah menyebut perkataan saghirin, ini orang-orang yang hina. Ketika mana seorang cuba meninggi diri, dia ingat dia akan jadi mulia tak? Allah tak jadikan seorang yang meninggi diri itu akan mulia. Tapi Allah jadikan seorang yang merendah diri itu mulia. Sebab itu Nabi kata apa? Man tawadhu'a lillah rafa'ahu Allah. Siapa yang tawadhu' kerana Allah, Allah angkat dia. Tapi kalau seorang sombong, maka dia hina. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Lalu iblis berkata, wahai Tuhanku, tempuhkan aku sehingga hari kebangkitan. Yang dimaksudkan hari kebangkitan ialah hari di mana semua manusia mati, iaitu tiupang sangkakala yang pertama. Maka waktu berlaku tiupang sangkakala pertama, maka semua mati termasuk iblis. Iblis ni Allah panjangkan umur dia sampailah berlaku tiupang sangkakala pertama. Kerana bila berlaku tiupang tadi, semua makhluk akan mati. Maka iblis akan mati ketika itu. Qala innaka minal munzarin. Kamu di kalangan orang yang diberi panjang umur. Kebanyakan ulama menyatakan khususiat panjang umur ini hanya kepada iblis seorang je. Iblis ekor je. Yang lain-lain tak. Jin-jin lain tak. Dia punya asisten dia punya GM dia punya director dia, semuanya umur akan mati sebelum hari kebangkitan. Tapi iblis ni seekor je yang akan
lewat sekali mati. Bila seluruh manusia mati, maka barulah dia mati. Sebab dendam dia pada manusia tak habis. Maka orang dendam, dia nak suruh orang yang didendam tu mati dulu. Baru dia rasa macam dendam ku puas. Padahal dia pun mati juga. Sebab tu kata Imam Syafi'i, tak payah bergembiralah orang yang dendam padaku, kerana kamu juga takkan kekal. Kalau kamu ingin matiku, kamu juga akan mati. Kan kita, atau manusia ni tuan. Tuan-tuan bila berdendam kan dia cakap, mati dah padam muka. Macam kita tak mati. Lepas tu kita mati juga. Yang membezakan kita tempoh dan waktu, bukan sebab kita bijak dan kita power. Sebab waktu kita belum sampai. Bila sampai waktu kita, maka matilah kita. Qala fa bima awaitani, ya Allah, disebabkan kau sesatkan aku, engkau melaknat aku, la aqudanna lahum, aku akan sekat manusia daripada jalanmu yang lurus. Thumma la atiyannahum min baini aydihim, aku akan datang depan mereka, belakang mereka, kanan mereka, kiri mereka. Wala tajidu aktsarakum syakirin, dan engkau tak akan jumpa lagi makhluk hamba-Mu yang bersyukur. Artinya, bila kita sebut perkataan syukur, syukur itu bila seorang itu beriman pada Allah. Bila mana orang tu kufur, maka dia automatik tidak bersyukur. Walau dia sebut Alhamdulillah, dia tidak bersyukur. Qala khruj minha, lalu Allah ulang, keluarlah kamu daripadanya, mad'uman madhura, dengan penuh hina, dengan penuh laknat, dan laman tabi'aka minhum, siapa pun ikut kamu, tempatnya ialah neraka Jahannam. Kesemuanya, kata Allah. Kesemua yang ikut kamu. Di sini kita katakan, bila Allah Ta'ala cerita, penderhakaan pertama bernama Iblis. Penderhakaannya kerana melanggar perintah Allah. Dan penderhakaannya kerana dengki pada Nabi Adam AS. Demikian yang berlaku pada penderhakaan di dunia. Penderhakaan yang berlaku ini, yang dilakukan sama seperti penderhakaan Iblis, dan kerana sifat dengki mereka kepada kebenaran yang sampai ke telinga mereka. Dengki mereka pada Nabi Muhammad SAW. Dengki mereka pada ajaran Islam. Jadi Allah sebut asal-usul manusia. Sebab itu disebut dalam hadis, semua manusia ini diciptakan dalam keadaan hunafa, yakni beragama yang fitrah. Maka datang syaitan. Fastalathum, lalu menyesatkan mereka. Maka jadilah mereka berpuak-puak, yang beriman dan juga yang kufur. Jadi kita, bila manusia ingat balik sejarah, kita sebenarnya bukanlah daripada manusia yang kufur, manusia yang beriman semuanya. Tapi ada peranan iblis dan kuncu-kuncunya, zuriat keturunannya yang dengki pada kita, lalu cuba sesatkan kita. Contoh macam ginilah orang yang percaya dakwah-dakwah berita palsu. Yang dengkinya orang ni, tapi dia heret kita sama untuk membenci. Padahal dengan maklumat-maklumat palsu, dengan fake news, dengan sekian-sekian, akhirnya kita pun terjebak. Tapi waktu kita tahu kebenaran dan waktu kita ingin mencari kebenaran, nescaya kita akan mampu keluar daripada jebakan tersebut. Ingat, syaitan sentiasa memasang jebak, sentiasa memasang perangkap. Maka hati-hati dengan perangkap syaitan dan iblis yang ingin menyesatkan kita di semua tempat. Kenapa tak disebut atas? Kerana atas itu rahmat Allah. Disebut kanan, kiri, depan, belakang, atas tak bawah. Tak disebut. Kerana di situ turunnya rahmat Allah. Dan syaitan tidak mampu menyekat rahmat Allah. Walau bagaimanapun dicuba sesatkan manusia, bila datang rahmat Allah, maka syaitan tak berupaya melakukan apa-apa. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum.